Jaya di situ Corbin dan Forestieri. Peluang kali ini dan itu dia jauh. Gol! Kesilapan pada Yazan. Jadi apakah ada jaringan di sini? Bagaimana? Gol! Menarik yang dilakukan oleh Fernando Forestieri. Setelah beberapa musim bersama Aidil Syarin tanpa kejayaan diingati serta signifikan, Kedah Darul Aman FC akhirnya mengambil keputusan berani di bawah kepimpinan pemilik baharu iaitu Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar apabila melantik Nafuzi Zain sebagai ketua jurulatih mereka yang baharu. Jendela perpindahan mereka juga meriah dengan kehadiran pemain serta import baharu. Pemain tempatan yang dibawa masuk termasuklah Kalamullah Al-Hafiz dari PJ City, Azrin Afiq dari Selangor FC, Miordani dari Kelantan FC, Wan Amirul Afiq dari Melaka United FC, Litak dari Seri Pahang, Zarmin Ashraf dari Sarawak United FC dan juga Faizal Talib juga dari Melaka United FC. Pemain import yang menyertai mereka termasuk Amir Bek Jurabaev dari Tajikistan, Manuel Ott, pemain asal Filipina yang mengikuti Nafuzi dari Terengganu FC, Alan Robertson, pemain pertahanan tinggi lampai dari Afrika Selatan. Ia diperkuatkan lagi dengan kehadiran Bojan Siger, pemain asal Serbia, William Lira, penyerang asal Brazil serta Manuel Hidalgo yang berhijrah dari Seri Pahang FC. Terkini mereka berjaya mendapatkan Jonathan Balotelli, bekas pemain Jeonnam Dragons, penyerang yang berasal dari Brazil. Ini bolehlah dianggap sebagai satu projek iaitu pembinaan asas Kedah Darul Aman FC di bawah pengurusan dan kejurulatihan yang baharu. Kedah Darul Aman FC menukar kesemua pemain import mereka pada musim lepas untuk memulakan projek ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana kemungkinan Nafuzi menyusun taktikal beliau bersama skuad Kedah Darul Aman FC yang baru ini dengan barisan pemain yang beliau inginkan dan telah didapatkan oleh pihak pengurusan yang kabarnya tanpa banyak campur tangan dan gangguan. Bagaimana Nafuzi boleh menerapkan Nafuzi Ball di Kedah Darul Aman FC dengan profil pemain yang beliau miliki kini? Tapi beberapa perkara harus diambil kira untuk meramal taktikal Nafuzi seperti aturan MFL terhadap pemain import di atas padang dan juga polisi Nafuzi sendiri yang gemar mengetengahkan bakat muda tempatan. Mungkin formasi sistem pilihan Nafuzi adalah 4-3-3 kerana Nafuzi Ball adalah konsep positional play. Secara default setting, 4-3-3 adalah sistem terbaik untuk memainkan positional play yang lancar. Malah ketika bersama Terengganu FC juga Nafuzi gemar bermain dengan 4-3-3 disokong oleh beberapa formasi sistem lain sebagai backup. Dan ini mungkin line up terbaik bagi Nafuzi dalam 4-3-3. Pasangan centre back Nafuzi biasanya terdiri daripada seorang pemain import dan seorang pemain tempatan. Di sini pilihannya ialah Alan Robertson atau Bojan Siger bergandingan dengan Rodney Kelvin. Selain sebagai centre back, Bojan juga mampu untuk beraksi sebagai left back atau sebagai right back. Right back ialah Wan Amirul Afiq manakala left back ialah Arif Farhan. Mengapa bukan Azrin Afiq sebagai left back? Kerana Arif Farhan lebih familiar sebagai left back sedangkan Azrin biasanya bermain sebagai left centre back dalam sistem back bertiga. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan Azrin Afiq juga bakal mengisi posisi left back. Gandingan tiga di tengah sangat penting. Sudah pasti Amir Bek mengisi posisi defensive midfielder meski beberapa pemain tempatan boleh bermain di sini. Manuel Ott mengambil tempat kegemaran beliau di central midfielder bebas ke kiri atau ke kanan. Di sini Fazrul Daniel disenaraikan sebagai central midfielder kerana beliau mampu bermain di situ selain tempat defensif sudah diisi oleh Amir Bek. Beliau beberapa kali bertindak selaku double pivot di bawah kendalian Aidil Syarin dan tidak terlalu defensif. Trio serangan diisi gandingan Fayyad Zulkifli selaku left wing forward dalam peranan inverted winger, William Lira sebagai centre forward dan Al-Hafiz Harun selaku right wing forward juga dalam peranan inverted. William Lira selaku centre forward pastinya dituntut Nafuzi supaya lebih dinamik dan mobile. Sesekali harus drop between the lines untuk terima bola, menarik centre back lawan agar membuka ruang di half space dan di wide area untuk dieksploitasi oleh dua pemain wing forward. Dan ini pula adalah kesebelasan alternatif dalam 4-3-3 Nafuzi. Boleh juga jika Litak yang mengisi tempat dalam tiga di tengah bersama Amir Bek dan Manuel Ott, manakala Azrin Afiq boleh mengisi posisi left back.
Terkini dengan kehadiran Jonathan Balotelli, Nafuzi boleh bermain begini di bahagian serangan. Balotelli sebagai center forward, William Lira boleh ditolak sebagai sama ada right wing forward atau left wing forward, bergantung kepada sama ada Al-Hafiz Harun atau Fayyad Zulkifli yang ingin beliau mainkan. Ini kerana Lira mampu beraksi di beberapa posisi di bahagian serangan. Satu persoalan besar adalah adakah Nafuzi akan mengimplementasikan konsep false fullback atau inverted fullback di Kedah Darul Aman FC ini seperti yang telah beliau lakukan di Terengganu FC dulu menerusi gandingan Azam Azmi dan Alif Zakaria. Jika iya, mungkin gandingan Wan Amirul Afiq bersama Azrin Afiq atau Arif Farhan menjadi penerus. Dan mungkin beginilah corak serangan mereka nanti di mana false fullback atau inverted fullback ini akan banyak beroperasi di half space, memberikan wide area kepada pemain wing forward untuk diserang, dan shape 2-3-5 akan selalu terbentuk ketika fasa attacking organisation apabila dua inverted fullback atau false fullback ini berada selari bersama pemain defensive midfielder. Nafuzi Ball adalah konsep positional play yang mencari superiorities iaitu numerical, kualitatif atau positional, dan untuk mendapatkan superiorities tersebut, salah satu caranya adalah melalui aliran bola dalam bentuk triangle atau diamond untuk menggerakkan sekaligus membuka pertahanan lawan. Nafuzi pernah bermain dengan formasi sistem 4-4-2 dalam beberapa perlawanan Piala Malaysia musim lepas bersama Terengganu FC, memanfaatkan gandingan dua penyerang iaitu Kepah Sherman dan Cece Kipre. Tidak mustahil beliau turut menjadikan 4-4-2 ini sebagai backup sistem bersama Kedah Darul Aman FC. Dan ini mungkin kesebelasan terbaik jika Nafuzi ingin bermain formasi sistem 4-4-2, memanfaatkan kepakaran Manuel Hidalgo selaku right winger ketika bersama Seri Pahang dan kelincahan Zarmin Ashraf sebagai left winger yang juga terbukti memberi ancaman ketika bersama Sarawak United FC. Ini pula adalah kesebelasan alternatif dalam 4-4-2 yang boleh Nafuzi mainkan jika pemain utama mengalami kecederaan. Kesebelasan ini memberi kesempatan yang lebih baik kepada pemain tempatan untuk beraksi dan menunjukkan kebolehan mereka. Jika ingin memainkan Balotelli dan Lira secara serentak dalam 4-4-2, Nafuzi perlu mengorbankan seorang import sama ada di bahagian winger atau di bahagian midfield, dan contoh di sini adalah di bahagian winger iaitu Hidalgo. Atau jika perlu mengorbankan seorang import di bahagian midfield pula, Nafuzi perlu memilih antara Ott atau Amir Bek. Majlis Nafuzi dalam membangunkan pemain muda sudah terbukti di Terengganu FC. Diharap beliau mampu melakukan hal yang serupa bersama Kedah Darul Aman FC ini. Musim 2023 adalah permulaan baru buat Nafuzi. Beliau keluar dari zona nyaman bersama Terengganu FC untuk memulakan sesuatu yang baru bersama Kedah Darul Aman FC. Berhasilkah beliau menerapkan Nafuzi Ball yang seronok untuk ditonton di Kedah Darul Aman FC ini? Sama-sama kita nantikan pada musim hadapan.